Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita minggu lepas kita dah habiskan topik haiwan. Okey. Jadi minggu ni kita akan masuk topik tumbuhan. Okey. Kita akan ambil sikit je tumbuhan. Okey. Apa ni? Okey. Tumbuh-tumbuhan. Lihat pokok, kita tengok hari ni kita akan masuk ke muka surat. Kita tengok surat 93. Okey, tumbuh-tumbuhan. Lihat pokok teratai ini. Bagaimanakah pokok teratai ini membiak di dalam kolam? Okey, mana pokok teratai dia? Okey, ini pokok teratai. Okey. Kenapa dia macam ni Okey, lihat juga pokok dandelion ini. Mengapakah biji benih dandelion terbang apabila ditiup angin? Okey, siapa tak pernah tengok dandelion? Teratai mungkin pernah tengok lah atas air tu kan. Okey, dandelion ni rasanya tak ada kat Malaysia. Jadi kita tengok satu video dandelion. Nampak tu? Itulah dandelion. Dia ada bulu-bulu halus dan bila ditiup angin, dia akan terbang. Dia akan jatuh ke tanah dan dia akan tumbuh dandelion yang baru. Nampak tu? Angin tiup. Tak habis dandelion tu terbang. Itu semua anak-anak dia. Okey. Dia sedang ditiup angin. Bila dah habis tiup, dia akan berbunga balik semula. Okay, apa jadi dekat yang kecil-kecil yang terbang tadi tu? Yang putih tu? Yang putih tu akan jatuh ke tanah dan bunga dandelion baru akan tumbuh. Faham? Okey. Kita teruskan. Okey, dia perempuan tanya, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan mengekalkan spesiesnya? Okey, macam mana? Macam pokok teratai dan dandelion ini juga. Okey. Melindungi diri daripada musuh. Macam mana pokok tu boleh mengelakkan diri daripada musuh? Semua tumbuh-tumbuhan boleh dimakan. Semua ya, lebih kurang kata semualah. Ada beberapa jenis je yang beracun. Okey. Jadi tak semua tumbuh-tumbuhan bagi diri mereka dimakan. Okey. Banyak tumbuh-tumbuhan yang dia ada sistem untuk melindungi diri dia. Contohnya, macam yang kita akan belajar ni. Okay? Melindungi diri daripada musuh. Tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai ciri khas untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Kemandirian apa? Kemandirian itu cara untuk dia terus ada dekat bumi ni. Mesti sentiasa ada supaya dia tak pupus lah. Okay. Bagaimanakah ciri-ciri khas ini dapat melindungi tumbuh-tumbuhan daripada diganggu oleh musuhnya? Okey, kita tengok. Okey, sekejap. Okey. Mari kita lihat situasi Melia dan adiknya ketika di kebun datuknya. Aduh, tajamnya duri buah durian ini. Hati-hati, adik. Duri tajam ini dapat melukakan musuh yang memakannya. Nampak? Boleh tak awak ambil buah durian tu, awak gigit? Tak boleh. Sebab apa? Buah durian itu tumbuh dengan ada duri. Supaya apa? Supaya haiwan-haiwan seperti monyet, seperti tupai, susah nak makan dia. Okey. Tapi manusia dia lebih bijak lah. Manusia ambil parang, dia potong siap-siap. Kupas durian tu, dapatlah isi durian tu. Tapi haiwan yang tak reti gunakan alat-alatan, yang tak ada akal lah, mereka susah nak makan durian ni. Boleh makan tapi susah. Tapi ada juga durian yang tupai boleh makan. Tupai tergigit sikit-sikit. So bila dah berlubang dia boleh makan belah dalam tu. Okey. Nanas. Nanas juga ada duri walaupun tak setajam durian lah. Okey, pernah tengok nanas? Ya, pernah tengok. Bagus.
Okey, yang ketiga. Yang kedua. Tadi berduri tajam kan? Ni, berduri tajam. Yang kedua namanya mengeluarkan getah. Getah tu apa? Getah tu kalau kamu tengok dekat pokok, dia ada keluarkan cecair putih. Kalau awak sentuh, dia rasa melekit-lekit macam gam. Okey, itulah getah. Okey, tengok murid tu tanya apa? Atuk, apakah itu? Ini getah pokok nangka. Getah ini melekit untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Okey. Bila musuh, contohnya ada apa? Lembu lah. Lembu. Kerbau ke, lembu ke, kambing ke, lebih kurang macam tu. Okey. Dia pergi makan pokok nangka tu. Okey, bila pokok nangka ni dia terluka, contohnya terluka maksudnya ada yang patah ke ataupun digigit ke, pokok ini secara automatik akan keluarkan cecair putih ni dengan banyaknya. Awak bayangkan kalau cecair putih tu kena kat tangan kita pun rasa melekit. Awak bayangkan yang masuk dalam mulut haiwan tersebut. Apa rasanya? Dia akan rasa melekit-lekit, lepas tu dia tak nak makan dah. Okey, faham? Itu cara dia melindungi diri dia, pokok nangka ni. Okey. Pokok nangka ni kalau besar, dah besar-besar ni, besar pemeluk ni, memang haiwan tak boleh makan lah pokok tu. Tetapi kalau kecil-kecil, besar jari cikgu ni, besar 2 jari, haiwan seperti kambing, lembu masih boleh makan. Faham? Jadi bila digigit, daun dia ada getah. So, dia akan rasa tak sedap dan akan lari lah. Okay, dia pokok yang keluarkan getah seperti pokok nangka dan pokok bertik. Ada banyak lagi pokok yang keluarkan getah. Okey, contohnya pokok getah lah. Pokok getah digunakan untuk supply getah yang putih ni. Dia akan tadah cawan tu. Getah tu akan menitik jadi banyak. Lepas tu getah tu akan beku, dia hantar ke kilang. Macam cerita Upin Ipin tu kan. Okey. Berbulu halus. Nampak yang ketiga? Berbulu halus. Okey. Gatalnya. Okay. Daun buluh yang berbulu halus menyebabkan rasa gatal. Jangan sentuh daun buluh itu. Okey. Daun buluh, dia dekat daun buluh tu, dia ada apa panggil? Bulu-bulu halus. Kita tengok dekat video ada tak? Bulu halus di daun. Mana? Buluh. Apa benda ni semua ni? Tak ada lah. Tengok kat internet je lah. Google. Daun buluh duri buluh halus. Image. Tak nampak lah. Semua tu image kecil-kecil lah sekarang. Okay, kalau kamu tengok dekat nanti kalau kamu jumpa pokok buluh, kamu boleh tengok ada buluh halus dekat bulu-bulu dia tu. Sama juga seperti pokok tebu. Pokok tebu juga kalau kamu suka-suka hati pegang tebu tu, awak akan rasa sakit dan gatal. Bulu halus tu kalau awak tengok dekat tangan nanti ada melekat bulu halus tu. Dia akan tercocok kat situ, kat tu. Jadi untuk pegang tebu, kamu perlu ambil pisau ke parang ke. Ni tebu kan. Okay, ni buang bulu tu dulu. Supaya bila pegang tak sakit. Pokok labu juga ada bulu-bulu halus. Bawah lagi sikit. Okey. Ada juga yang keempat. Beracun. Tengok murid perempuan tu nak pegang pokok alamanda. Nampak pokok alamanda tu? Berbunga warna kuning. Cantik kan? Tetapi bahaya.
Jangan petik bunga itu. Pokok alamanda beracun pada daun, batang, akar dan bunganya. Racun itu dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Bahaya ya pokok bunga yang cantik ni. Pokok alamanda. Pokok pongpong juga beracun. Sebab tu, pernah tengok tak buah pongpong ni? Bulat je. Elok macam apple kan? Tetapi tak ada orang makan, tak ada burung makan. Cikgu pun tak faham kenapa orang tanam pokok ni. Pokok alamanda dan pokok pongpong. Sebab dia beracun walaupun cantik. Seterusnya, berbau busuk. Yang kelima ialah pokok tu melindungi diri dengan berbau busuk. Okey. Pokok jeremin. Busuknya. Itu pokok jeremin. Daunnya berbau busuk supaya tidak diganggu oleh musuhnya. Ada tak siapa yang suka makan makanan yang berbau busuk? Tak ada kan? Jadi, sama juga macam haiwan. Haiwan juga tak suka makan makanan yang berbau busuk. Tak suka makan tumbuh-tumbuhan yang bau busuk. Okey. Seperti contohnya pokok jeremin ni. Okey. Dan juga pokok bunga tahi ayam. Okey. Nama pun tahi ayam. Confirm busuk. Okey. Jadi, kesimpulannya, berduri tajam mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, cikgu bawah ni tanya, nyatakan ciri-ciri khas yang terdapat pada bunga pakma. Bunga pakma ni Rafflesia lah. Untuk melindungi diri daripada musuh. Bunga pakma ini bunga paling terbesar sekali. Dia boleh besar cikgu pun ada kot. Okey. Jadi, apa dia bunga pakma ni? Cara dia melindungi diri? Dia adalah berbau busuk. Okey, walaupun besar dan cantik, dia berbau busuk. Okey. Okey, sampai sini saja topik kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Okey. Okey, cikgu nak kerja kamu hari ini ialah cikgu nak kamu salin melindungi diri daripada musuh ni. Ayat dia semua. Yang dialog ni tak payahlah. Dialog kakak dan adik ni. Dalam gambar ni tak payah. Tetapi, nama macam contohnya berduri tajam, cikgu nak kamu lukis durian satu. Okey. Mengeluarkan getah, lukislah pokok betik ni satu. Berbulu halus, lukis pokok buluh. Beracun, lukislah pokok alamanda ni. Senang je kan? Dan berbau busuk, lukis pokok jeremin ataupun pokok bunga tahi ayam. Dan salin yang bawah ni. Berduri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Senang je. Okey. Senang je. Faham semua? Okey. Itu saja kerja pada hari ini. Okey. Dan cikgu harap kamu faham. Okey. Sekian. Terima kasih. Oh ya. Lepas tengok video ni, kamu perlu klik kehadiran, link kehadiran tu. Dan apa lagi Dan tekan turn in lah supaya cikgu tahu berapa kehadiran semua tu. Itu je. Okey. Cikgu harap kamu sentiasa sihat. Cikgu harap supaya kita lah, bukan cik kamu je, cikgu pun nak sentiasa sihat. Kita sekeluarga semua sentiasa sihat, terhindar daripada virus COVID ni. Okey. Sekian. Terima kasih.